Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dapat lagi bersama untuk kita meneruskan pengajian kita berkenaan dengan tafsir, dan kita alhamdulillah pada minggu yang lalu sedang bincangkan berkenaan dengan ayat 265 surah Al-Baqarah, itu ayatul kursi. Yang kita ambil pada potongan yang ke-8, hari itu sampai 8 Hari ini kita masuk pada yang terakhir insya-Allah. Dan betul kita masuk pada ayat 256. 256 Berkata Ibnu Katsir rahimahullah, dan firman Allah Taala, wala yauduhu hifzuhuma, dan tidak memberatkannya, itu tidak memberatkannya ataupun menyusahkannya, menyukarkannya. Hifzuhuma, penjagaan kedua-duanya. Kedua-duanya itu apa? Langit dan juga bumi. Allah kata wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, meluasi kursinya langit dan juga bumi. Kemudian Allah terangkan wala yauduhu hifzuhuma, dan tidak menyusahkannya, menyukarkan dia atau memberatkan dia, membebankannya penjagaan langit dan bumi berkenaan. Dan sesiapa yang berada dalam kedua-duanya, dan sesiapa yang di antara kedua-duanya, mana di bumi, di langit, dan apa di antara langit dan bumi tadi, tak kira apa saja, serangga ke apa saja pun, semua sekali yang menanggung dan juga mengaturnya adalah Allah SWT. Bahkan itu adalah mudah ke atas Allah Ta'ala, dan bahkan wujudnya para malaikat Allah Ta'ala untuk mengawal benda tersebut, macam apa, menjaga angin, rezeki dan sebagainya, hanya untuk menunjuk kebesaran Allah Ta'ala, bukannya kerana tak perlukan malaikat tadi. Malaikat, bahkan kalau tanpa malaikat itu hadir sekalipun, langit dan bumi ini akan terus tetap bergerak ikut aturan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala aturkan tugasan pada malaikat ni, jaga wahyu, ini jaga sekian dan sebagainya. Bahkan ada yang menjaga berkenaan rezeki, ada yang bawa hujan. Benda tadi bukan untuk kata Allah Ta'ala tak darat untuk tanggung sampai dia berikan tugasan kepada banyak malaikat, tapi untuk menunjukkan kekuasaan, kebesaran dia. Maka penjagaan dunia atau alam ini, yang ada malaikat-malaikat menyalin amal dan sebagainya, walaupun malaikat salin, kalau malaikat tak salin pun Allah Ta'ala tahu. Yang datang malaikat tadi menyalin dan sebagainya hanya untuk menunjuk kebesaran Allah Ta'ala. Macam kita kata macam orang tu kan, kita kaya. Tapi kalau dia buat semua benda, masak dia, sapu sampah dia, basuh jamban dia, kan, jaga kebun dia. Yang one part kita kata wah tawaduknya, kan, tapi tak nampak kekayaan dia. Dia kata dia ni apa? Tukang masak satu, tukang basuh satu, kemas bilik satu, pergi kedai satu. Mana pembantu rumah dia ada 25 orang. Jaga rumah kecil je. Kita kaya gila kan. Kaya sungguh. Itu maksud kaya tadi. Mana wujudnya malaikat macam tu, untuk menzahirkan kekuasaan, kebesaran Allah Ta'ala. Bila para malaikat tadi dengan kehebatan besarnya mereka, kekuatan mereka ada dan sebagainya, macam Jibril AS dengan kekuatan dia. Kemudian para malaikat ni macam memikul arash. Yang memikul arash Allah Ta'ala. Yang malaikat memikul arash ni antara ni, sini ke sini, telinga dia sampai ke bahu dia, perjalanan 70 tahun. Besarnya malaikat tadi, hebat dan agungnya, tapi dia hanyalah makhluk Allah Ta'ala sahaja, tak lebih dari itu. Mana ini kita kata dia menjadi penjaga ataupun wakil Allah Ta'ala dalam perkara-perkara tersebut, bukannya kerana Allah Ta'ala tak mampu buat. Jadi tak meletihkan dia. Jadi peletakan malaikat yang banyak untuk banyak perkara bukanlah untuk menunjukkan bahawa Allah Ta'ala tak larat, yang kau jaga tu aku ada kerja lain. Tak. Tapi bahkan ia adalah untuk tunjuk kebesaran kuasa Allah Ta'ala. Bahkan kalau dialog berlaku antara Allah Ta'ala dengan para malaikat yang menyalin amal dan sebagainya, bukanlah menunjukkan Allah Ta'ala tak tahu, tapi Allah Ta'ala tunjukkan kebesaran dan keagungan dia untuk mendatang pada manusia ini rasa nak mengejar rahmat Allah Ta'ala tadi. Pasal luas sangat rahmat dia, besar kekayaan dia, maka kita patut kejar hanya pada dia, bukan pada yang lain. Malaikat pun jawab pada Allah Ta'ala. Salin-salin amal, malaikat tak boleh buat apa pun. Macam malaikat kata, dah tolong betulkan sikit amal dia, tak boleh. Malaikat tak boleh betulkan. Aku kesianlah orang ni, kalau cerita Mak Saleh adalah kan malaikat ingkar perintah Tuhan, cuba nak tolong manusia, kan. Lepas tu jadilah macam-macam benda kisah yang dia buat. Ni bohong belaka. Ya. Dan dia kata bahkan itu adalah mudah kepadanya, kepadanya, dan
ringan dan juga senang di sisinya. Dan dialah yang mengurus ke atas setiap jiwa, mengurus setiap jiwa dan juga hadir pada setiap jiwa dengan apa yang dikerjakan. Maksudnya apa kita kerjakan semua sekali tercatat dan tersalin. Tak ada benda yang kita panggil apa, tertinggal. Macam dalam surah Yasin kan Allah Ta'ala nyatakan, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imam mubin. Inna nahnu nuhyil mauta. Sebenarnya kami yang menghidupkan yang telah mati. Orang yang mati semua kami hidupkan. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami catatkan apa yang telah orang tu upfront, didahulukan amal-amal dia buat dahulu untuk simpanan akhirat. Kami catatkan. Wa atharahum, dan langkah-langkah mereka, jejak kaki mereka ke mana pun akan disalin, dicatatkan. Tak ada benda tertinggal. Bahkan dalam ayat tersebut turun, Nabi pernah sekat satu kabilah daripada golongan Arab ni yang cuba nak buat bina kampung sebelah Masjid Nabawi. Nak dekat sangat. Nak dekatkan payah jauh-jauh sangat. Jadi kali Nabi bacakan ayat tersebut pada mereka, kamu akan ditulis, kamu dan kesan kamu akan ditulis. Mana langkah kamu ke masjid tu ditulis. Laluan kita datang tu tulis. Macam datang ke yayasan taklim belajar kan. Roda golek-golek tu tercatat tu tak? Kalau jalan kaki lah. Ada tapak-tapak kita akan tercatat di sisi Allah. Berapa kilometer kita keluar, kan berapa cm kita bergerak, semua sekali akan tercatat. Wa atharahum, bukan seorang, semua sekali. Yang ini datang dari sini, yang datang dari sini, semua tercatat. Langkah kita pergi ke umrah, ke haji sebagainya, ke masjid, semua tercatat. Tak ada benda yang tak tercatat. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi mubin, dan setiap benda telah kami catat, kami telah hitungkan ia pada panduan, ada guide. Tahu macam guide kan? Guide, mana manual guide. Imam mubin, guide yang nyata. Itu ada dah segala-gala langkah-langkah orang sini tadi. Jadi masa benda tu dah tak orang catatkan. Bahkan dia semua sekali tak ada satu benda pun tertinggal. Yang dia ni Ar-Raqib, yang maha mengawasi ke atas semua benda. Semua benda diawasi. Maka tak terlepas daripadanya suatu benda pun. Tak ada terlepas, miss. Tak ada. Dan tak gaib daripadanya sesuatu pun. Tak ada benda yang gaib. Semua sekali ada, hadir. So bila seorang tu kita macam, bila kita beramal dengan Asmaul Husna, bukannya maksud orang tersebut dia sebut ya Latif, ya Ghaib, bukan. Maksudnya dia faham kalimah tersebut, dia praktikkan kepada jiwa dia. Bila dia kata Allah Ta'ala Raqib, mengawasi, maka dia kena jaga-jagalah. Mata dia tengok apa, tangan dia pegang apa, mulut dia lafazkan apa, As-Sami' kan, maha mendengar. Dia jaga-jaga. Pasal orang tu dia kena faham, dia bukan sebut nama Allah Ta'ala saja, dia kena tahu Allah Ta'ala bersifat dengan sifat tersebut. Bahkan Allah Ta'ala akan menghitung amal dia balik setiap apa yang dia buat. Dia tak ada benda terlepas. Dari sisi Allah Ta'ala tak ada benda terlepas. Maka sebab itu kita kena jaga-jaga. Bila orang tu beramal dengan pengertian Asmaul Husna, maksud dia ada reaction dengan nama-nama tersebut. Bukan maksud lafaz-lafazkan. 3-4 hari ni ada macam-macam benda dia edarkan. Bersempena tak lama lagi kan nak dekat apa macam-macam benda. Isra Mi'raj pun ada. Nak masuk bulan Syaban pun ada. Kita sikit kan, tak lama lagi dekat dah untuk masuk Ramadan. Bulan Syaban kan banyak-banyak dah puasa. Ni pesanan pesanan penaja. Buat kan. Ni orang dapat pahala bagi tahu orang. Kan kita kata ini sungguh pasal Nabi kata pada bulan berkenaan akan diangkat amal. Maka aku harap amal aku diangkat dan aku berpuasa. So banyaklah berpuasa pada bulan Syaban. Puasa penuh tidak Nabi tak nak buat. Banyak berpuasa je. Banyak berpuasa je. Banyakkan berpuasa dalam bulan Syaban. Berbanding bulan lain kan. Bulan lain kita puasa saja, yang bulan Syaban banyakkan puasa. So jadi kena jaga-jaga bab ni. Ni dekat-dekat masuk kan, nanti dari minggu Syaban mesti nak puasa. Ayu tak dan lah kan. Puasa wajib silakan, tapi puasa yang sunat ni banyakkanlah. Kan tahu dah beramal sikit. Nak kena top up banyak benda. Kan solat tertinggal, solat lupa, lalai pun ada. Solat 5 minit, solat 3 minit je. 2 saat je ingat. Kan nak bagi salam, takbir ingat, lepas tu hilang, lupa pergi pasar dan sebagainya. Lepas tu nak bagi salam tu pun Assalamualaikum, sedar. Tengah sembahyang asar punya. 3 saat je dapat. 5 saat je dapat. Tak senonoh. Okey. Jadi masa dia benda tadi kita kena ada reaction lah. Zaman sekarang ni orang banyak hebat kan. Dia kata buat ni lah ya hayu ya qayyum, macam-macam benda lah. Ya benda ya ada. Yang ada yang best apa? Ya Hanana lah, itu yang lain lah, lawak tak. Okey, yang ni yang lain. Yang itu dengan cara dia, yang ni dengan cara lain. Yang kita kata benda-benda ni konon dia kata seru Allah Ta'ala. Seru Allah Ta'ala dengan nama tadi.
Walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha. Seru dengan nama tadi dan mintalah kita nak apa, bukan seru je. Kalau kita orang kita panggil pun Ali. Ali, Ali. Ali panggil dia nak apa? Faham tak bila orang tu macam ya qahar kau nak apa? Faham ke dia nak suka dia kau nak kuat. Kita puji Allah Taala yang Maha berkuasa. Apa kita sebut dia kuat macam kita baca pak cik kaya. Bukan dapat duit kita pun. Faham tak? Pak kita puji Allah Taala dengan benda itu bukan maksud dia kadang kita nak minta. Ask. Sebut nama dan minta. Itu cara doa yang betul. Ni memang panggil dia. Ya Latif. Dia ingat apa? Main ingat mentera apa? Kan? Tak senonoh betul. Yang ada separuh tu apa dia buat kata apa? Ya bari. Al-Bari'u yang menciptakan. Yang biasanya orang yang cerita tu terjemah pun salah. Dia terjemahkan apa sebenarnya salah. Bara'a maksud dia menciptakan, mengadakan. Al-Bari'u yang menciptakan, mengadakan. Dia pergi buat ya bari. Kalau dia kata sebut ni, kalau tengah susah akan selamat. Ada orang tu cakap dengan saya lah, dia kata, apa cerita dia? Dia kata kereta saya rosak, tak kira kereta saya rosak je, saya sebut-sebut nanti ada orang datang tolong. Saya tanya, akak rosak kereta kat mana? Dekat tepi highway. Kak, tepi highway, akak diam-diam je nanti plus ronda datang tau. Kak, apa pasal berhenti kat sini? Tak payah sebut ya bari pun. Duduk diam. Jadi datang orang berhenti. Kejap ada lah polis datang. Peronda beraya ataupun plus ronda tu. Dia berhenti. Kak, kenapa ni? Kalau tayar rosak, kita boleh tukarkan. Ada dah pula dia ya bari. Oh, lepas tu orang tu datang. Kalau jatuh tengah hutan ke, ya bari datang jin kata, mari aku tolong kau. Ini jugalah. Ini benda dekat highway pergi jemput ya bari. Pelik tu. Seronok kan orang kita tak tahu perangai tak seronok. Nak shortcut. Hati kepada Allah Taala, belajar tak mau. Kan dapat 3-4 amalan nak buat bantai. Ini dah amalan saya kan. Mengarut. Tak tahulah jadi. Baik. Dan semua benda dia kata, semua benda adalah hina di hadapannya. Tak ada benda yang mulia. Di hadapan Allah Taala semua benda adalah hina, rendah. Tak ada benda setara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kita baca, sering kita baca. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada baginya setara, sekutu yang setara dengan dia. Sekufu, setaraf dengan dia. Walaupun kita sering manusia ni letak sebelah Allah Taala Nabi. Amat salah. Pasal untuk kita Nabi Muhammad, untuk bangsa lain kita sebelah dia Nabi Musa tak, Nabi ni pun bawah lagi. Tak setara sebelah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab jangan minta pada Nabi, minta pada Allah. Minta pada Nabi, bukan minta pada Nabi salah. Minta pada Allah. Pasal Allah Taala tempat minta ada Allah Taala, bukannya Nabi. Nabi menunjuk kita kepada Allah Taala, bukan Nabi ni tadi datang minta pada aku. Ni suka sangat seronok apa? Isfa' lana kan. Isfa' lana kan. Iya, nasyidnya gitu. Seronok kan. Saya tak faham tu lah syarikallah. Pasal benda semua sekali hina. Tak ada siapa mulia. Wali mana sekalipun depan Allah Taala hina. Hatta para anbiya ketika kiamat nanti, anbiya, bapa para nabi. Ibrahim, bapa para manusia seluruhnya. Nabi Adam, semua sekali kata, Tuhan aku murka pada hari kemurkaan yang tak pernah murka macam ni. Dan takkan dia murka lagi macam ni lepas ni. Nafsi, takut. Datang kita ada wali tu kata, jangan takut, kita ada panji nanti kat sana. Bawa panji saya lah. Nampak panji yang warna merah-merah kan, macam cerita Cina pula. Dengan cerita Cina perang kan dia bawa panji tu kan. Kita pun ada panji juga. Tak ilaha illallah syarikallah. Tak ada kerja lain ke? Semua hina. Sebab kenapa sekarang ni betul lah kita kata orang ni mulia. Dan bahkan bila orang yang ada kemuliaan, diri kemuliaan, contohnya ustaz ke pak imam ke siapa pun, ulama mana sekalipun, depan Allah Taala hina. Isi mata Allah Ta'ala sama je. Semua sekali manusia adalah sama. Tak ada siapa yang tinggi. Ketakwaan manusia kepada Allah Ta'ala itu mengangkat dia. Bukan sebab keturunan dia, bukan sebab sijil dia, bukan sebab harta dia, bukan sebab rupa dia. Tak ada. Semuanya adalah hina di hadapan Allah Ta'ala. Rendah. Zalilah, saghirah. Mana kecil. Panggil apa? Tidak ada nilai. Tidak bernilai. Dan bagi nisbah pada Allah Ta'ala, mungkin bagi nisbah kita kata ada, tapi nisbah Allah Ta'ala tak ada nilai. Sebab bila manusia tu baik manusia tu, baik dia pun Allah Ta'ala yang atur kan. Bukan dia buat dengan sebab diri dia sendiri. Allah Ta'ala yang taufikkan dia, berikan possibility untuk sebut. Kalau para anbiya sendiri mulia sekalipun, sebab Allah Ta'ala yang pilih. Bukan effort mereka sendiri, Allah Ta'ala yang pilih mereka untuk jadi panduan manusia. Kalau malaikat tu tinggi, sebab Allah Ta'ala jadikan.
So bukan dia menulis sebab effort, tahu tak? Effort yang dia buat tadi tidak akan setara dengan apa? Kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan semua benda kita dapat kurniaan Allah Taala. So belajar macam tu. Dapat kelebihan sikit kan. Mula masuk hafal Quran, kelas Ustaz Yusof ke sebagainya kan, mula pandai baca Quran 3-4 tengok surah kan. Oh, you dah hafal ke? Tak hafal. I dah hafal. Ni masalah. Lepas tu dah hafal hilang. Kita datang kelas lah. Kau nak guna rotan ni. Yelah, upgrading ilmu kena buat lah. Dah hafal, lepas tu kenalah belajar pula tafsir dia. Jadi ilmu kena upgrade. Nak tengok upgrading of ilmu kan. Pengetahuan manusia ni tak pernah berhenti. Kita tengok dalam ilmu tafsir sendiri. Dah para ulama yang contoh macam Imam Al-Qurtubi, Imam Tabari. Dia mati tahun 310 Hijrah. Bayangkan daripada tahun 310 Hijrah tadi, antara kitab tafsir yang paling komplit. Dia punya Tafsir Tabari kan. Dalam tu diletakkan berkenaan dengan tajuk ni. Nukilan ayat ini apa para sahabat cakap, ayat ini apa hadis datang. Tapi lepas tu para ulama datang, ada lagi. Sampai sekarang masih lagi sibuk mengkaji Al-Quran. Upgrade ilmu. Tahulah kenapa. Jangan rasa safe. Memang kita terlampau rasa depressed sangat tak boleh. Tapi terlampau rasa selamat sangat pun tak boleh juga. Kena sentiasa upgrade. Pasal pada sisi Allah semua manusia tak ada kelebihan. Tak ada lebih, tak ada kemuliaan. Sebab kemuliaan manusia itu pun Allah yang bagi. Allah yang bagi. Okey? Kerana menisbah Allah Ta'ala. Semua tadi berharap kepada Allah Ta'ala. Fakir kepada Allah Ta'ala. Sedangkan Allah Ta'ala maha kaya dan maha terpuji. Dia maha kaya, maha terpuji. Makhluk tak ada pun dia maha kaya. Kalau kita sebut macam lah. Kalau Rasulullah tak ada sekalipun, Muhammad SAW tidak lahir sekalipun, Allah Ta'ala tetap Tuhan. Nak kena fahamkan macam tu. Pasal orang kita salah. Dia kata, kalau bukan kerana Muhammad takkan jadikan alam ini. Salah tu. Ini overstating sebenarnya. Pasal orang Kristian cakap macam tu pada tentang Isa. Orang Hindu cakap tentang dewa dia macam tu. Orang Cina cakap tentang dewa macam tu. Semua cakap tentang macam tu. So kita tak jadi macam mereka. Macam tu Nabi kata, jangan kamu agungkan aku. Mengagung macam mana orang-orang Nasrani mengagungkan Al-Masih Maryam. Jangan agungkan aku macam tu. Sebutlah Abdullahi wa Rasuluh. Sebutlah aku ini hamba Allah dan juga utusannya. Itulah tahap level Nabi yang tertinggi. Kita je datang ni kan, apa engkau anta nurun fauqa nuri, anta syamsun anta badrun kan, puji Nabi kan. Nurun fauqa nur. So dia kata siapa sebenarnya? Tapi sebenarnya masalah. Sebab Allah kata Allah nurus samawati wal ard. Bila kata nur fauqa nur, siapa? Atas Allah ke Allah? Masalah dia. The wording suka seronok. Alah syair je. Syair. Nabi SAW pernah dengar budak-budak perempuan bersyair depan dia. Datang kalimah macam ni, Nabi kata jangan sebut. Diorang puji Nabi dalam Sahih Bukhari. Puji Nabi apa? Dia kata dalam kami ada seorang Nabi yang tahu apa jadi esok hari. Itu je. Dia ada nasyid dia atainakum fahayyina nuhayyikum. Dia datang irim pengantin. Kan, atainakum kami datang kepada kamu fahayyina nuhayyikum, kami ucap salam. Lepas tu tengah-tengah dia cakap betul tu, tengah-tengah tu dia ada wording wa fina nabiyyun ya'lamu fil ghad. Di tengah kami ada nabi yang tahu apa jadi esok hari. Nabi tahan tu, kami kata Nabi kata tinggalkan ini, sambung yang lain tak apa, tinggalkan, jangan sebut kalimah ni. Maksud dia orang nak sangjung Nabi tapi Nabi sekat. Seorang kita ni kena degil tahu ke kepala. Nak bagi tahu dia tak boleh, tidak, itu Nabi larang. Tapi lah, kita beradab lebih baik daripada kita ikut sunnah. Beradab dengan Nabi lebih baik dia ikut sunnah. Mana Nabi suruh kita tak apa, jangan langgar. Ya, ada kisah-kisah yang dia ambil. Bukan dia ambil, saya cerita. Kalau saya baca kisah dia, tak bagi tahu kisah ni. Contohnya kisah Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dia semayang dengan Nabi SAW kan. Bila Nabi dia semayang, mula tu dia reverse. Dia duduk belakang sikit. Nabi tarik kepala dia ke depan, Nabi suruh dia ke depan. Sekejap lagi tengah semayang dia reverse. Satu riwayat dia reverse, Nabi reverse. Lepas semayang Nabi kata, "Mak, dia apa hal?" Nabi kata, "Aku yang kau sebelah aku, kau reverse, kau mundur di belakang aku." Dia kata, "Ya Rasulullah, bolehkah aku duduk setara engkau sebelah engkau Rasulullah? Boleh ke?" Ni pendapat Ibn Abbas kata yang tu. Lepas tu Nabi ketawa, lepas tu Nabi pun doa. Nabi kata, "Allah faqihu fi din wa alimhu ta'wil." Nabi. Jadi ada orang kata tengok, itu Nabi clarify boleh beradab daripada mengikut sunnah. Sedangkan dia budak. Memang Nabi ni dia bukan besar Nabi. Dia budak. Budak ni kita kata ajar budak tak sama dengan ajar orang tua. Dalam ajar orang tua kata Nabi sekat. Ada yang sebut doa nak tidur kan. Yang Nabi ajar dia kan. Apa dia kata wa rasulullah wa nabiyyuka allazi arsalta kan. Bila dia sahabat tu baca balik wa rasulullah allazi arsalta. Nabi kata jangan. Dia kata wa nabiyyuka allazi arsalta. Maksud tukar, jangan tukar. So ada benda-benda yang tentu untuk orang dewasa Nabi sekat. Untuk budak-budak biasalah.
Aisyah punya anak patung pun Nabi ketawa kepada dia. Kuda ada sayap. Dia kata apa tu? Dia kata kuda. Apa benda atas dia? Sayap. Tu dia kata kuda ada sayap. Lepas tu Aisyah kata, ya Rasulullah, dalam Sunan Abu Daud, kau tak tahu ke Sulaiman ada kuda terbang? Nabi ketawa, dia tinggal lagi. Dia ketawa je lah. Budak. Dia cakap apa? Macam tu Ibn Abbas punya pendapat. Yang kita kata dia kedepankan pendapat tersebut kata yang lain. Yang lain para sahabat semua, Ali semayang sebelah Rasulullah, Hudzaifah semayang Rasulullah, Salman sebelah, bukan yang belakang. Ikut yang tu. Yang seorang kita ambil, tapi beradab lebih baik dia ikut sunnah. Tak ada, pasal dia budak. Budak diajar dengan cara budak lah. Kau cuba tengok situasi tadi, tak nak tengok. Dia main buta-buta tuli je. Dia katanya orang yang marah dia orang, dia kata literalist. Mana ambil apa? Literal kan? Ikut literal je. Tak ada pengertian dalaman. Dia nak pengertian dalaman kan, sebalik pengertian. Bila kita tunjuk yang ni, dia tak nak pula. Fahamkan betul-betul Ibn Abbas kisah hidup umur bersama dan sebagainya. Pasal itu main peranan dalam masalah teguran Nabi, cara Nabi tegur dia macam mana. Cara tegur orang yang baru masuk Islam dan sebagainya. Lain, tak sama. Para sahabat yang dah lama masuk Islam, lain Nabi tegur. Cara Nabi cakap pun lain. Bahkan yang badui-badui bertanya kepada Nabi biarkan. Kan dia khutbah, ya Rasulullah, tanya soalan. Ni pandang muka dia, Nabi biarkan. Tak ada cakap, kata faham ke? Untuk khutbah ni dia diam. Nabi tak marah pun. Faham tak dia cara layanan? Biasalah. Nabi ketawa kan, Nabi doakan dia. Kan Allah faqihu fi din wa alimu ta'wil, Nabi doakan dia. Ketika itu umur dia kecil, dia budak lagi. Kan Nabi ajar dia makan, ajar dia sekian. So bila dia reverse, Nabi betulkan dia balik. Itu cerita dia. Jadi kadang-kadang ada wording kata beradab lebih baik ikut sunnah tu, kita jaga sikit. Bagi kita benda tu kadang menyebabkan masalah. Kita takkan nak kata Rasulullah tak ada nanti alam. Memang ya. Pasal Allah Ta'ala Ghaniyun Hamid. Dia tak perlu siapa pun. Hatta kalau Jibril tak ada pun dia maha kaya, maha tinggi. Semua alam tak ada pun dia maha tinggi, maha kaya. Tak perlu pada kita untuk menzahirkan. Bahkan mungkin makhluk lain boleh dijadikan untuk wujudkan. Dia itu hak dia yang mutlak. Tak ada timbul tajuk kat situ. Daripada contoh macam kita ni, kita jadi manusia kan. Kita ni pilihan daripada 500 juta sperma bapak kita keluarkan, seko je. Daripada 1 dalam 500 juta, tahu? Atau 250 juta. 1 dalam 500 juta. Kalau kita tak ada pun ada lain bersepah lagi. Ada berjuta-juta lagi boleh gantikan kita. Ratusan juta boleh ganti kedudukan kita. Jangan perasan. Macam saya dah ini saya terpilih antara terpilih tak. Kalau kita dipilih, Allah Ta'ala yang pilih. Kalau kita dimudahkan, Allah Ta'ala yang mudahkan. Faham macam tu. Bukan kita kata kita. Jangan. Allah Ta'ala tunjuk pasal itu sebab dia kata tidak meletihkan, dia menjaga semua sekali. Dia yang jaga, dia yang gerakkan. Okey. Yang melakukan terhadap apa dia inginkan. Yang melakukan al-fa'al lima yurid. Yang buat apa saja dia nak. Dia buat apa dia nak. Tak kira apa jadi, dia akan buat. Alladzi la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun, yang dia tak ditanya berkenaan apa yang dia buat, sedangkan mereka manusia yang tadi akan ditanya. Dia buat apa, tak ada siapa boleh tanya. Itu hak mutlak Allah Ta'ala. Sebab kenapa dalam konteks apa kita kata macam para sahabat Nabi SAW yang diberitakan syurga, gembira syurga gembira syurga. Para sahabat tu kebanyakan nak mati menangis. Takut. Kita ni kau dapat jaminan dah kat keahlian kan. Ahli semua hidup. Saya ni dekat ahli semua hidup dia kata. Dia masuk syurga ni. Kan tak kira kumpulan apa kan. Kumpulan sesat ke tak sesat ke sama je. Pasal dia lupa. Pasal ending hujung tu, Sakaratul Maut tadi, ujian yang terakhir. Ujian yang sekarang ni susah senang ni kita di sini sebenarnya untuk di situ. Sebab sekarang ni kalau anda kata orang tu asyik mulut dia, Tok Guru tolong, ya badui, ya sekian, ya ambil kerja ni, ya sekian, hujung tu akan keluar itu juga. So kenapa dari sekarang jangan biasakan mulut kita melafazkan atau minta kecuali pada Allah Ta'ala. Pasal nak mengelakkan bimbang akan membawa kepada tajuk apa? Hujung tu nanti kita akan mula minta kepada selain Allah Ta'ala. Itu bahaya sebenarnya. So, kalau kita terbiasa kan asyik-asyik Ustaz Adli. Nak mati pun Ustaz Adli juga. Mana boleh? Tajuk itu masalah itu. Itu sebenarnya kenapa yang dilatih kepada manusia ni, itu dia. Latihan yang panjang ni 60 tahun kita hidup, sehari atau seminit kita nak mati tu, itulah yang dibawa. Dari sekarang jangan minta kecuali Allah Ta'ala, jangan minta kecuali Allah Ta'ala. Kenapa? Dia datang situ macam-macam keluar dia. Nabi Hud dia pergi, Habib Noh dia pergi, semua sekali dia pergi. Nampak ke? Di ujung nanti ending tu akan bahaya. So once kita berpegang-pegang sini dan kemudian kita percaya mimpi kita pula, lagi masalah. Nampak macam bayang kan, bayang orang pakai serban bertingkat, serban tak tingkat, ada selempang, tak ada selempang, semua sekali ada. Mati nanti, ketika nak mati tu, benda tu akan datang bayangan. Guru kita, mak kita, bapak kita semua akan datang. Dalam keadaan perit dan susah sangat. Bayangkan kaki kita tersepit ke kan, tengah sakit sangat. Lepas tu orang datang,
ikut aku, engkau akan selamat. Ketika tu, yang itulah ketika yang paling bahaya dan paling mahal. Yang mana kenapa siapa yang kata barang siapa akhir kalam dia la ilaha illallah, ke situlah masalah besar. Kan time lain tak ada masalah, time sekarang boleh taubat lagi. Kalau orang tu buat syirik sekarang pun boleh taubat lagi selagi tak mati. Ending tu yang orang kita tak faham-faham. Dia sibuk berkenaan dengan sekarang, dia lupa ending tadi. Ke mana nak pergi? Sebab kenapa dalam menjaga agama tadi jangan letak selain Allah Taala di tengah-tengah di antara kita dengan Allah Taala. Jangan letak tengah-tengah tu satu benda pun. Hatta Nabi panduan kita untuk dekat diri pada Allah Taala. Nabi adalah utusan Allah Taala yang paling mulia. Tapi Nabi tak boleh selamatkan kita, Allah Taala tak izinkan. Pegang tu. Baru kita nak dapat sampai. Pasal Allah Taala boleh buat apa saja nak. Betul para sahabat Nabi menangis. Nak mati takut. Kenapa takut? Sebab betul Nabi janji. Tapi masalahnya apa yang akan jadi kita tahu. So Allah Taala dia nak buat dia yaf'alu ma yasha. Dia buat apa dia nak. Fa'alu lima yurid. Amat boleh membuat pada apa yang dia nak. Apa dia inginkan dia akan buat. Dia tak kisah. Biarpun orang tak suka dia akan buat. Tu benda yang kita kata benda yang hak mutlak Allah sebagai Tuhan. Yang sering manusia lupakan. Dia lupa, dia sibuk kan. Kita dah baca sekian, asal kena juga Baca dari kursi tadi. Lepas tu ada gangguan jin. Kenapa Dia pergi tanya lah kenapa kan. Nanti dia lupa Allah fa'al. Kan Nabi dipelihara oleh Allah Ta'ala. Jangan sampai ada lintasan dari syaitan sekalipun. Tapi Nabi diizinkan kena sihir. Supaya menjadi kan. Kalau mesti soalan, kalau dah dia Nabi, kenapa kena sihir? Macam mana boleh kena? Ada orang kata, takkan nak kena sihir. Dah semua sekali zikir. Kita sekarang ni beramal dengan zikir satu urat barang. Tak masuk. Dia zikir satu suruh meliputi dia kata. Takkan masuk dia kata. Dia lupa Nabi kena kacau. Nabi solat ada ifrit, satu ifrit di kalangan jin. Ifrit ni anggap jin yang paling kuat. Yang kata apa ifrit ni, apa kata laju, cepat, kuat dan sebagainya. Sifat jin tadi. Ada jin yang kacau orang bisik-bisik je. Jin ifrit ni dia physically dia kuat. Dia kacau Nabi tengah semayang, dia jilat-jilat. Nabi tangkap, yang Nabi pegang. Nabi dah fikir nak ikat dia dekat tiang masjid supaya besok pagi budak-budak boleh tengok balik batu kat dia. Lepas tu Nabi teringat doa Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman AS doa. Dia kata apa? Rabbi habli mulkan la yanbaghi wa habli mulkan, dan kurnia kepadaku Rabbi gfirli wa habli. Okay, dia kata dalam surah, ni salah satu surah. Memang ayat tu betul, tapi kalau saya tak beritahu surah kan orang kata saya ni pula. Okey. Wa habli mulkan. Surah Sad 35. Sad 35. Jangan buka Quran. Salin nombor je lah. Buka apa? Ini kan kelas lain. Okay. Kan ketika buka benda tu kan gini. Saya suka melirik. Okey. Sad 35. Atau nyatakan. Dan Sulaiman kata Rabbighfirli wa habli, wahai Tuhanku ampunkan untukku, wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, dan kurniakan aku kerajaan yang tak harus dapat pada siapa-siapa sesudahku. Nabi dah pegang, Nabi lepas. Nabi nak ikut dah, tapi fikirkan apa? Sulaiman minta pada Allah Ta'ala, kurniakan aku kerajaan yang tak harus dapat pada siapa-siapa sesudahku. Nabi lepaskan. Yang mana Sulaiman AS yang dia kuasai jin dengan cara macam tu. Jumpa bin melempang macam tu je. Kan? Faham maksud saya kan? Tangkap, ikat. Kau tak dengar cakap. Nabi SAW tak buat macam tu. Lepaskan, beradab dengan Al-Quran. Datang kita masuk botol, masuk cincin, masuk sangka burung. Ni tak senonoh ni. Tak senonoh. Nabi beradab dengan Al-Quran, kita beradab langsung. Bila cakap tak boleh, tapi wali tu kata boleh. Quran kata apa? Nabi dengar Al-Quran tadi, ayat tu, Nabi lepaskan. Aku teringat doa saudaraku, Nabi kata Sulaiman. Dia kata Rabbi habli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, dan kurniakan kepadaku kerajaan tak harus dapat pada sesudahku. Datang kita pergi yang masuk, ada koleksi pula. Tu jin saya tangkap dekat Kuala Pilah, yang tu tangkap dekat sekian, yang ini dekat sini, yang ini dekat situ. Yang dalam botol hujung tu hijau tu, tu mahal sikit. Gila betul. Kan? Tak ada senonoh. Tak ada adab dengan Quran. Ni kadang-kadang kena jaga sikit. Kita kadang sibuk tak beradab dengan ulama. Ulama tu kata boleh, awak kata tak boleh. Lupa ulama tadi dengan Quran siapa tinggi. Dia manusia, dia salah. Datang kita, tapi dia ni Quran kata apa? Nabi lepas.
Nak katakan Nabi SAW dikacau tengah semayang, dihilat Nabi. Nabi tak kena Nabi tangkap. Nabi kata sampai aku rasa basah lidah dia pipi aku. Nabi kata, aku tangkap dia, Nabi ikat dah. Kata dia teringat, dia Nabi lepaskan. Kalau dia Nabi ikat, besok pagi budak di Madinah jumpa baling batu dekat jin tu. Dia ada kes apa? Melontar jamrah untuk benda tu La ilaha illallah syarikalah. Faham? Jadi maksud dia Allah Ta'ala buat apa dia nak. Tu sebab para sahabat, saya ulang balik, para sahabat Nabi SAW, dia orang kata Allah Ta'ala jaga. Tapi penjagaan ikut kadar yang dia nak, bukan kita nak. Kadar dia nak, bukan kita nak. Kita nak macam-macam. Kalau boleh, tak nak kena curi barang, tak nak kereta kena calar, tak nak kena langgar, tak nak sekian-sekian. Kan semua sekali kan. Tak nak anak demam. Sihat, anak you tak sebenarnya demam. Tak pernah demam dari kecil lagi. Kan? Indah hasil air pakai air musaffah kan. Indah hasil air pakai sekian. Kan tak senonoh, panggil tak senonoh. Pasal Nabi pun demam, dia tak demam anak dia. Nanti dia bangga pula macam, inilah amalan air baca ayat 1000 dinar. Tak? Benda ni. Kan pasal Allah Ta'ala, kita boleh try. You can try to ask from him anything. Minta apa kita nak. Tapi kadar dia bagi, kadar yang dia nak. Kan kadar kita nak. Kalau nak pada kita ni semua kan, jalan tak pernah ni, kereta langgar kan, tak ada masalah kan, langgar terpelanting kereta. Ini bawa protection of Allah kan, malaikat tolong tolak kereta. Kita nak macam tu kalau boleh kan. Tapi masalahnya bukan macam tu. Sebab Nabi pernah luka, Nabi pernah sakit demam, Nabi pernah jatuh kuda. Kan Nabi semain duduk. Banyak orang tak baca hadis. Saya tak tahu kenapa orang tak baca hadis tu. Yang Nabi semain duduk, para sahabat kena duduk juga. Kisah Nabi jatuh, Nabi terjatuh, ni belakang sakit. Saya Nabi semain duduk. Para sahabat berdiri, Nabi suruh duduk. Tak pernah dengar hadis kan? Dalam Bukhari Muslim. Pelik je. Saya macam, asal ada orang tak nak cerita pasal Nabi jatuh kuda. Datang ke malaikat tak sambut kan? Tak ada idea kepala kita. Pasal kita dah bayangkan macam orang tu dah the holiness, maksudnya dia takkan diancam dengan apa bahaya sekalipun. Siapa ajar? Para anbiya Bani Israel bersepah kena bunuh dengan Bani Israel sendiri. Kenapa, apa masalah dia? Bukan Allah Ta'ala tak, bila Allah Ta'ala izinkan berlaku, dia izin ikut kadar dia nak. Dia jaga kadar ikut kadar dia nak. Kadar kita nak. Cuma bila kita minta pada dia apa-apa dan sebagainya, pasal dia kata, pasal Allah Ta'ala buat apa dia nak. Mintalah protection, keluar baca doa dan sebagainya, masuk kereta pasang Quran je, tak pasang benda lain. Bam, dilanggar ada orang. Lepas tu bilang, pagi tadi solat subuh berjemaah dah, keluar rumah baca doa dah. Apa benda silap? Apa kat mana? Lepas tu datang, makhraj tak betul. Kurang makhraj tu. Mana boleh? Pasal Allah Ta'ala beri pada kita apa dia nak. Fa'alul lima yurid. Sebab kita kena redha. Tu belajar, tapi itulah. Dan kena ni kan mulakan kabut. Kan? Rasa pernah dengar ada Ustaz Ali cakap, tapi kat mana? Lepas, let go. Pasal dia buat apa dia nak. Kalau kurang, itulah dia kadar dia. Kalau lebih, itulah kadar yang dia bagi. Tak ada lebih dari itu. Kita kumpul pahala akhirat. When you're doing this thing, macam datang kelas belajar kan, itu kita kumpulkan pahala akhirat, bukan pahala dunia. Ganja dunia ni kan tak dapat. Kalau dibagi dunia, tak bagi akhirat, tak gila kita. Sampai sana, aku setahun aku datang kelas Ustaz Adli, kecuali di Ponteng, nanti sekian. Sekali datang, malaikat doa keampunan. Betul, asal ada lagi dosa. Ada lagi dosa pula ni, apa hal ni? Pasal Allah Ta'ala beri kadar dia nak. Kita kumpulkan pahala akhirat. Tapi kalau dia kata dapat dunia semua, semua sekali dapat kat dunia. Tak kosong kat sana, tak rugi ke? Semua nak kat dunia ni, cepat-cepat nak kat dunia. Benda macam ni kita kena jaga bab ni. Dan bab berkenaan baca Quran, baca zikir, baca sekian, jangan harapkan ganjaran dunia sangat. Bagaimana kita, kecuali yang Nabi ajarkan. Nabi kata baca ayat kursi untuk sekian. Buat. Tapi kita dalam kepala kita, ikut kadar tak nak. Mana dia bagi banyak mana, banyak itulah kita terima. Tak lebih dari itu. Dan bila kita kena, dah baca dah, kena juga. Redha. Belajar yang tu. Betul kita ni hamba yang kita betul-betul berserah pada Allah Ta'ala. Berserah tu maksudnya bukan pada masalah ni result yang datang. Jadi kita kisah. Dapat banyak mana, kita kisah. Tu maksud kita tawakal. Kejayaan kita buat effort, berjaya tak berjaya kita serah pada Allah Ta'ala, tak ada masalah. Effort kita buat. Kita keluar. Jalan. Masak nasi. Kan? Tak dapat makan ke tidak tak tahu lagi kan. Masak tiba-tiba tengok hangit. Tak boleh makan. Tak apa lagi. Masak tengok ada cicak berenang. Ini pernah jadi tahu dulu. Dekat mana? Entah dekat Taman Permata. Tahun dulu kakak-kakak saya lah, dia pergi belilah apa kat kedai tu, kata apa, mi lakna. Zaman tu ketika starting tau, masakan Thailand masuk Malaysia. Dengan banyaklah kedai-kedai ni, kedai mi lakna lah, paprik lah benda kan. Cerita dia, dia pergi beli. Kita tengah tamu raya, kakak saya pergi naik teksi beli. Dia pergi 3-4 orang beli, bawa balik rumah.
bawa jalan. Beli, bawa balik. Tu arwah mak saya hidup lagi kan. Satu dah apa bagi makan. Makan mi laknah ke? Mi cicak. Cerita dia, memang ada cicak seekor dalam tu. Tengah makan-makan, apa ni? Nak jadi kes cerita dia ketika tu blackout. Tapi macam, apa ni tengok. Lepas tak makan dah, dia tak pergi ke kedai tu. Ada kata mata, tak sebut nama tempat lah. Tu agak mungkin bukan masak cicak. Kan dia orang letak canvas, masak kan. Masak, lepas tu tas cicak tu kejar-kejar serangga, lepas tu cop jatuh. Macam mana? Mata masuk tu kan. Kan. Flavor tambahan kan. Mi paprik. Mi laknah bercicak ada. Kan, bukan berudang bercicak. Masalah memang kita tak macam mana. Bukan rezeki kita. Kau dah makan separuh habis makan. Masuk mulut tu rezeki kita lah. Start nampak ada. Saya pernah kena kat Sudan tu. Makan. Kita okey, ini ada sebab kenapa saya kat Sudan tu pernah tempoh saya tak makan nasi langsung. Cerita dia, kita dekat asrama Jamiah International University of Africa Jamiah Afrika Al-Amiyah International University of Africa. Dulu dia ni tempat dulu markas Islam Afrika. Kerajaan Saudi buka. Kemudian bila perang Teluk, Sudan sokong Iraq. Ketika tu kerajaan Saudi pun tarik bantuan. Bantuan tarik bangunan dikekalkan lah. So kerajaan Sudan ketika tu jaga dan jadikan universiti. Dia ada pusat bahasa, ada kuliah kuliah biasa. Lepas tu makanan pelajar kat situ, kalau budak-budak Afrika datang dia free. Orang Malaysia kena bayar. Saya dianggap negara Malaysia negara kaya. Walaupun kita tak ada duit pun, kita negara kaya. Ini masalah dia. Kata negara Islam. Pasal negara-negara yang kafir, Saudi Arabia dan sebagainya, dia dapat special treatment. Maksudnya dilayan dengan cara baik lah. Dia orang akan bagi bantuan beasiswa sepenuhnya dan sebagainya. Even kalau di Malaysia ni mu'alaf pun dapat special treatment. Di kerajaan Saudi dia akan treatment special. Pergi haji pun boleh skip langkah orang yang Islam daripada asal. Dah Islam lama kan. Yang baru Islam tu dia akan dikedepankan. Anyway, jadi bila kat Afrika tu, di Universiti Afrika tadi, budak Afrika datang situ makan free lah. Makan free. Jadi budak-budak tu makan. Budak Afrika ni kita tak usah nak beratur dengan dia orang. Dia tinggi, kita rendah. Kan ketiak dia kat muka kita. Dia cakap kan, dia pergi jugalah kan. Lepas tu bila makan nasi, dia nak bagi nasi tahan lama, dia masak, dia letak minyak. Nasi dia minyak sikit, tak ada rasa tawar. Lepas tu dia masak kuah, keledek yang tu, daging seketul gitu, dapat lah cedok, dia bagi banyak tu je. Saya pinta, ini yang kes kenapa saya berhenti makan nasi. Saya pergi ambil periuk, saya pergi naik atas. Pergilah beli makanan tu. Lepas tu pergi ambil makanan, dia tuang lah nasi sekian sebagainya. Setelah saya ambil naik atas makan. Tengah makan paku karat. Paku karat ni pergi jumpa dekat warden asrama ni, mungkin astagfirullahalazim, tak apa, nanti aku bagi tahu orang. Tak apalah, waktu makan. Habis dah. Tinggal satu keledek ke benda tu, besar ni. Duduk macam tu kan. Jadi saya pun terbalik kan tu ada lipas 6 kaki tegak ke atas. Bukannya kecil, besar tu Saya macam nak muntah ke tak nak? Yang tu tak boleh makan lah. Tapi yang lain tadi rezeki saya. Kuah tadi tak tahu belah mana. Dia pun besar gila. Macam kan. Hari apa senyum lah. Lepas tak makan nasi dah. Cerita dia itu rezeki, kadang rezeki kita. Allah Ta'ala buat apa dia nak. Jadi kita belajar redha je lah. Nak buat effort dah. Tapi bukan rezeki kita, bukan rezeki kita. Jalan. Jadi pasal apa? Allah Ta'ala buat apa dia nak. Dan dia buat apa dia nak. Dan tak ada siapa boleh tanya berkenaan apa yang dia buat. Tapi orang lain akan tanya. Dan dia maha berkuasa ke atas sesuatu. Mana boleh menukarkan apa saja yang dia nak. Yang menghitung ke atas sesuatu. Semua sekali dihitung. Rezeki, amal dan sebagainya. Dan yang membuat kepada apa yang dia al-fa'alu lima yurid, yang membuat kepada semua yang dia dilaksanakan. Dia kata ala kulli syai' ar-raqib, yang maha mengawasi, al-ali, yang maha tinggi, al-azim, yang maha agung, la ilaha ghairuhu, tiada tuhan selainnya, wala rabba siwah, dan tiada apa pentadbir yang mengurus segala-galanya kecuali dia je. Itu sebab kenapa bila ada permintaan kepada selain dia tu pelik. Macam mana boleh minta selain Allah Ta'ala? Tak boleh timbul kat situ penduaan, meletakkan dua, tak boleh. Kata di akhir nanti para anbiya pun tak boleh selamatkan siapa. Tak boleh kecuali izin Allah Taala. Kita baca tu kan, Nabi kata Nabi kata aku sujud bila Allah Taala start saja syafaat ni boleh digerakkan, Nabi kata aku sujud di bawah arasy. Dan Allah Taala aku akan puji Allah Taala, Allah Taala ilham pada aku di sana. Allah Taala ilhamkan. Lepas tu
Mulalah dia kata, dia lepas lama tentu, akhirnya Allah Ta'ala kata kepada aku, ya Muhammad, hey Muhammad, irfa' rasak, angkat kepala engkau, sal tu'tah, mintalah engkau akan diberikan, isfa' tu syafa', mintalah syafaat, engkau diberikan syafaat. Kemudian Nabi kata, fahaddallahu li hadda, maka Allah Ta'ala apa? Letak batasan kepada aku. Ada limit dia. Soalan anda masuk limit tu ke? Yang kita yang boleh safe sangat kan? Adakah anda masuk limit berkenaan? Tak tahu. Tu sebab kenapa kebimbangan itu ada. Kepada sahabat nak meninggal, takut. Kita ni happy kan? Wali, saya kawan dengan wali. Okay. Lalu Allah Ta'ala firman tu, wa huwal aliyul azim, dan dia maha tinggi lagi maha agung. Sama seperti al-kabirul muta'al, yang maha besar lagi maha meninggikan diri. Yang tinggi, yang maha tinggi. Yang dia kata apa? Surah Ar-Ra'd ayat ke-9. Dan ayat ini dan apa pada maknanya daripada hadis-hadis yang sahih. Mana hadis-hadis yang sahih datang berkenaan arasy-nya, kursi dan sebagainya. Yang eloknya pada pengertian ayat kursi ini adalah jalan salafus soleh. Itu apa? Kita lalukan dia sebagaimana dia datang. Bila Allah kata macam tu, stop situ. Dan kita start apa? Dengan tanpa apa? Dengan tanpa kaif. Macam mana? Kursi itu apa? Jangan tanya. Wala tashbih dengan penyerupaan, yang serupakan. Meaning kita faham, macam itu lah. Meaning kita faham, maksud kita tahu, tapi kita tahu rupa, tak tahu kadar dan sebagainya. Kita kena beriman. Itu cara kita beriman dengan ayat-ayat Quran yang datang tentang sifat-sifat perkara ghaib. Dan kursi tu apa sebagainya, jalankan macam tu. Jangan macam jangan lemahkan orang. Dia orang kita dia belajar pelik-pelik tau. Saya tengok ada anak saudara saya tanya soalan. Dia kata apa? Antara soalan yang datang tu, dia kata, boleh tak Allah Ta'ala Maha berkuasa? Betul tak? Kata, kalau Allah Ta'ala Maha berkuasa, boleh tak dia buat batu yang dia tak boleh angkat? Ni soalan falsafah. Tahu, ini paling tak senonoh. Dia yang kita ni je yang ada limit. Ni kan lepas. Kita ada limit. Boleh sampai seperingkat kita dah tak gerak. Gajah ada limit. Allah Ta'ala limitless. Tak ada limit. Maka dia takkan wujud. Benda tu, istilah bau batu dia tak boleh angkat tu tak wujud. Macam kita tanya soalan apa? Tadi Ustaz Adli beranak. Beranak? Ustaz Adli beranak? Anak lelaki nak perempuan? Soalan kedua tu salah. Faham tak? Jangan tanya soalan kedua tu salah dah. Dia pun tanya, kita kata, je. Kata, Ustaz Adli beranak. Dia orang terdengar tu, beranak. Dia tanya, kat ustaz mana? Salah. Anak lelaki perempuan? Salah. Ustaz Adli mana beranak? Kan? Kalau Ustazah Adlina beranak kot. Dia nama Ustazah kan. Siapa tahu ni nak letak nama anak? Dia kata nak letak nama anak saudara dia. Nak letak nama Amni ke Adlina. Saya kata apa Amni lah. Jangan letak Adlina. Kau nampak muka aku nanti. Lawak kan? Maksud dia macam ni. Benda tadi kita kata soalan tu salah. From the start, soalan tu salah. The statement is wrong. Lelaki tidak beranak. Dah stop situ. Macam orang kata, boleh tak Allah ciptakan Tuhan lain selain dia? Mana boleh? Pasal kalau diciptakan, Tuhan dicipta. Bukan Tuhan lah. Possibility memang tak boleh buat. Tapi kata Maha berkuasa ke atas segala-galanya. Ada nampak dia bangangkan diri tau. Dia pergi letak benda tu sama. Buat apa? Pasal tak boleh macam tu. Dia salah. Pasal soalan itu salah. Pasal statement itu salah. Statement tu salah. Pasal bila letakkan Allah Ta'ala, level dia. Betul, kalau dia bertempat di makhluk lah pun salah juga. Pasal kita meletakkan Allah Ta'ala setara dengan makhluk. Itu yang kenapa jadi kes falsafah ini tak boleh digunakan sebagai mengenal Allah Ta'ala. Kenal Allah Ta'ala dengan wahyu. Itu sebab kenapa kita belajar kenal Rasulullah, kenal Quran, kenal hadis untuk kenal Allah. Tahu apa dia nak pada kita. Dan bahkan pembincangan panjang tentang ilmu kalam ni tak berfaedah pun. Allah Ta'ala ada tak ada tolak bagi campur dia ada. Kan? Tapi cerita dia benda tadi in ending bukan takwa. Bukan ketakutan pada Allah Ta'ala. Semua just apa? Pride. Because I know the meaning of the ayat. Lepas tu buat apa? Rebus. Tulis kat ayat rebus. Gogok. Orang kata kan, macam orang belajar Ma'rifatullah. Belajar kenal Allah Ta'ala. Saya tanya soalan lepas dah kenal tu nak gimana? Kenal. Lepas tu nak gimana? Saya kata, pasal solat tetap wajib. Zakat tetap kena keluar. Haji tetap kena pergi. Puasa tetap kena puasa. Mata benda haram kena tutup juga. Apa beza dia? Tak ada beza benda pun. Tak guna. Worthless. Kalau makin takwa, ya. Kalau makin tak bertakwa, tak guna. Pasal belajar pun tak apa. Tu benda kita tu benda konteks belajar. Macam zaman kita sekarang banyak orang ajar ilmu ketuhanan dah, ilmu sekian sebagainya. Jumpa orang pelik-pelik.
Saya jumpa orang macam ni pelik-pelik, macam-macam jenis ada. Pasal di mana nak perginya? Pasal akhir ending kita, yang Allah tuntut dari kita adalah ketakwaan. Ibadah untuk takwa. Kan, solat untuk takwa, puasa untuk takwa. So semua untuk ketakwaan. So ending dia apa? Takwa. Kalau tak membina takwa, tak payah belajar tak apa. Macam ilmu kalam kan, macam Allah Ta'ala macam ni. Dia bincang macam tu. Soalan salah. Soalan itu dah salah. So jadi kalau dia kata masuk falsafah, tolak aje terus. Terus bincang pun tak beri faedah langsung. Baik. Sambung. Ayat 256. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Berfirman Allah Ta'ala, La ikraha fid din. Tiada paksaan dalam agama. Maksud dia, jangan kalian memaksa sesiapa untuk masuk dalam agama Islam. Pasal masuk agama Islam tadi, kita macam Islam bila kita berperang dengan musuh yang bukan Islam. Macam Nabi hantar para sahabat perang. Dia tawarkan Islam, ajak mereka masuk Islam. Kalau mereka tak nak masuk Islam, kan, apa petajuk masalah perang? Bayar jizyah. Bayar ufti. Maksudnya ufti tadi menunjukkan dia di bawah taklukan Islam. Kerana bayaran tadi setahun sekali untuk lelaki sahaja, perempuan tak payah. Dewasa sahaja. Yang budak-budak tak kena. Dia bayaran panggil jizyah tadi bukan bentuk macam kita bayangkan macam kena macam cukai pendapatan, bukan. Pasal orang Islam bayar zakat. Orang bukan Islam bayar jizyah. Asal tanda dia sebagai seorang rakyat negara tersebut. Hatta kalau orang Islam tak nak bayar zakat pun akan diserang. Orang Islam tak nak bayar zakat pun akan diperangi. Dia bukan maksud dia masalah kita double standard, tak. Tak nak solat pun macam kita terangkan kali dalam mazhab fiqh Syafi'i kan. Kalau dia kata orang tu dikata apa yang muslim kan, tak nak solat, dipanggil, dinasihat, diajar, dibagi tahu, sekali bagi tempoh 3 hari tak nak juga solat, bunuh. Sebab benda tu bukan dikata bukan bunuh kerana kafir, bunuh kerana had, supaya jangan sampai bentuk merebak punya penyakit dalam masyarakat. Macam yang dibuat oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pada zaman beliau perangi orang-orang yang tak nak bayar zakat. Ikutkan logik dia, rezeki Allah Ta'ala lantak kalau tak bayar zakat, lakum dinukum waliyadin lah. Tak. Pasal dia pemerintah, itu kerja pemerintah bukan kerja orang awam. Bab macam ni kerja pemerintah. Pemerintah tak buat kerja, dia tanggung sendiri. Ini kerja pemerintah yang kena buat. Menjaga berkenaan orang patuh perintah agama, dia orang kena buat. Kepada macam puasa ada kan, tangkap orang tak puasa. Solat banyak sangat tak dan. Banyak sangat tak dan kan. Sepah kan. Puasa dan lah sikit-sikit kan. Pasal dia macam ni, pasal solat tu tiap-tiap hari. Jadi orang tak ada sini kan. Puasa kan setahun sekali. Dia ketika tu dia haid. Dia lebih lagi korin kena ikat pula. Itu yang lajim sikit tu. Kalau korin tak kena ikat, sama aja. Kan? Korin lepas. Kalau korin kena ikat, jadi macam bulan Ramadan lah. Masjid penuh kan. Semua orang macam astagfirullahalazim kan. Nangis. Lepas Ramadan je kau. Pagi-pagi raya tu tengok arti goyang-goyang. Kan? Atau apa dekat atas pentas kan. Selamat hari raya, selamat hari raya kan. Benda kan. Marah artis ni. Lantaklah marah boleh apa kan. Memang kita tahu salah. Jangan benda salah nak kata betul pula. Kan pasal memang kisah tadi. Tak ada kerja lain ke? Tunjuk syukur Allah Ta'ala dengan banyakkan ibadat, bukan tunjuk syukur Allah Ta'ala dengan nyanyi golek-golek. Faham tak? Ni golek-golek tapi pentas golek-golek. Tak boleh. Kan salah. Pasal bila syukur tadi dizahirkan dengan ketaatan. Bukan syukur tadi dizahirkan dengan penentangan. Maknanya diharamkan itu kita langgar. Saya, ya Allah aku terima kasih kepada engkau, tapi benda haram aku buat. Mana boleh macam tu? Ini salah. Jadi dengan sebab itu. Okey, jadi dalam konteks ni dua tau. Satu, orang yang tak ada bukan Islam lagi, ditawarkan, tapi berakhir dengan jizyah. Tak nak jizyah, berperang. Perang akan berlaku pada mereka. Dan lepas ditawan pula disimpan. Dia sebagai dia kan, tak dipaksa masuk Islam. Dia nak kekal sebagai agama dia, kekalkan. Tapi masalahnya dia tak hamba-hamba. Dan bila dia beriman pula, digalakkan umat Islam, bebaskan dia. Faham tak? In the sense of kalau orang-orang bukan Islam tadi kan, just nak tipu, buat lafaz syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah, dan tak berarti Islam pun tajuk lain. Terlantak masing-masing. Semayang dah, tak semayang pun. Kan masuk mandi, splash air.
Saya baru wuduk. Kan? Yang tipu pun tak tahu. Tapi Allah Ta'ala akan jaga. Itu tajuk dia. Kita Islam, umat Islam ni menghukum zahir saja. Menyekat untuk berlaku benda-benda pelik-pelik. Macam apa? Perbuatan apa? Benda-benda penyembah berhala. Kan memperbodohkan rakyat. Memperbodohkan orang awam. Macam arak dan judi. Kan benda itu merosakkan keluarga. Merosakkan masyarakat. Maka disekat. Bukan masalah benda tadi kena, nak paksa orang tak nak bagi minum arak. Suka hati dia minum arak. Mana boleh macam tu? Kan itu orang tak dadah, suka hati, dadah. Apa masalah dia? Ada jawapan? Tak ada jawapan. Sama kan, rosak. Tapi arak ni kurang sikit. Media masa tak terangkan je. Percayalah cakap. Yang mati bunuh, tangga orang mati pun bersepah-sepah. Ni ada yang baru ni kan? Apa pelakon Bollywood. Kena penjara. Tahu je. Ya, tahu je. Saya buka surat khabar. Akak buka apa? Saya buka surat khabar, akak buka apa? Okay. Kan dia langgar orang mati. Kes mabuk. Mabuk, dia langgar orang mati. Mana orang gelandangan di berjalan, dia langgar mati. Pasal dia mabuk. Drink and drive. Benda tu bersepah. Tengah-tengah malam bersepah jadi kat Malaysia ni. Kan? Benda tu macam motor nak disekat masuk highway. Orang mabuk kenapa tak sekat? Orang keluar kelab malam tak boleh lintas highway. Siapa-siapa tag kereta dia. Kalau lintas kelab malam jangan masuk highway. Jangan masuk jalan raya pun. Patutnya macam tu. Tak ada pun dia buat. Sampai orang motor tak boleh masuk highway sebab membahayakan orang awam. Apa hal? Gila ke? Ni ada idea motor tak boleh masuk highway. Ni apa yang dia keluar idea ni kan. Orang yang mabuk tadi kenapa tak cakap? Media masa sorokkan banyak benda. Kes mati bunuh-bunuh, lepas mabuk bunuh-bunuh adik-beradik pun ada. Bersepah kisah-kisah ni. Yang saya jumpa, saya katakan yang tak daftar anak. Anak dia daftar nama lain pun ada. Nak kahwin tak boleh. Sebab apa? Anak dia nama lain. Dia bapa tapi mabuk besok pagi. Agaknya dia tulis-tulis tak tahu benda. Serius. Yang tak daftar anak pun ada. Ini kisah ni pasal orang kat Sungai Buloh cerita. Driver taksi tu cerita dengan saya. Saya naik dengan dia. Tu datang berjalan, dia kata, pagi tadi dia bawa satu family, dia kata jumpa ahli parlimen. Dekat Kota Damansara ada ni kan. Dia kata buat apa? Dia kata pasal dia orang punya ada masalah family. Dia kata macam mana? Dia katalah bapak dia asyik mabuk. So dia punya anak dia kata dua orang nama salah. So tak ada kahwin. Pasal nak kahwin kena izin bapa. Kalau nama tak sama nak macam mana? Kemudian ada anak apa orang tak daftar sekolah. So apa? Surat beranak pun tak keluar. Pun ada. Kes mabuk. Gila tahu tak? Banyak benda jadi kes. Kan kita tahu benda tu menimbulkan masalah. Jatuh Perdana Negara nak kena buat pengecualian dah pasal ahli parlimen buat kes. Macam tu. Kalau ikut paperwork mana macam mana? Nak ubah macam mana? Kan jenuh kan, merosakkan masyarakat. Tapi yelah, bila kata jangan paksa, tak ada paksaan nak agama, suka hati orang tu lah. Tak boleh. So once dibuka benda berkenaan, dia akan merosakkan. Judi membawa kepada masalah lain ni, riba, penzinaan dan sebagainya, membawa kepada AIDS. Kenapa tak sekat? Tunggu apa? Tak ada alasan dah. Dulu jarum, sekarang tak ada. Tapi hilang dah iklan itu. Iklan sekarang iklan Edis. Pasal Edis dahsyat kan. Edis betul. Anak tu balik sekolah, mak diam orang tu bercakap. Kan. Nak salahkan mak bapak lah. So dengar cakap anak. Yang tak senang tu nampak tak senonoh kata kan. Padahal benda tadi boleh makluman kan. Televisyen dia bertayang artis tayang di Edis. Punya makluman. Kan nampak kan tengah akak-akak tu tengok cuba Bollywood. Jaga-jaga Edis di belakang anda. Kan gitu kan. Okay, terkejut dia kan. Tengah-tengah tengok filem tu dia keluar gambar apa tentang nyamuk. Dia bahayanya kan. Itu makluman dia. Tak payah tunggu budak kecil cakap, mak, cikgu kata kat sekolah, diam. Lepas tu anak tu mati. Kalau mak dengar cakap engkau dulu. Apa benda lah? Ngarut betul. Siapa pengarah tak tahu. Tak logik betul lah. Masa ada sebagainya. Yang dulu yang kes AIDS kan. Dalam tahun lepas ni. Artis tu dengan pakai baju tak ketat dan sebagainya. Adakah anda dan pasangan anda menjalankan kehidupan yang berisiko? Mana risiko? Saya cakap maksiat. Awak pula betul kan pergi meaning dia. Berisiko apa? Risiko apa? Dia bawa kereta laju, kena AIDS. Dia bawa kereta laju tu kena AIDS tu. Yang ini makan benda beracun. Ni kena AIDS ni. Mana ada? Berisiko. Tahu risiko? Adakah anda dan pasangan anda menjalankan kehidupan berisiko? Apa risiko tadi? Benda ngarut. Masa dia nak buat maksiat, zina, cakap dah macam tu. Tapi nak cakap kan yang bercerita pun pakai baju tak senonoh. Kan dah ni pun cakap macam mana? Ngarut betul. Ini masalah. Okey. Jadi maksud dia paksaan dalam agama. Jadi lepas anda seorang Muslim, dia ada guideline pasal dia sebagai sebuah negara. Macam bila anda bukan rakyat Malaysia, katakan orang bukan rakyat Malaysia, dia minta kerakyatan Malaysia. Antara syarat dia kena buang semua kerakyatan lain.
Katakanlah orang di US datang di rakyat Malaysia, dia kena buang kerakyatan dia. Katakanlah dah jadi rakyat Malaysia, tiba-tiba, okey, undang-undang US contohnya, dadah kalau personal use tak kena gantung, tak kena bunuh. Di Malaysia, walau personal use, banyak 20 kilo ni. Ini stok 5 tahun tuan. Stok 5 tahun. Saya tak jual ni. Ini saya punya personal use. Seriously, gantung. 200 gram atau lebih, gantung. Orang tu dia kata, macam ni saya batal lah, tak nak lah masuk jadi rakyat Malaysia. US tak apa je. Boleh? Boleh? Acik tak? Boleh lepas argument. Anda bukan rakyat Malaysia, yelah. Apa cakap lah benda-benda. Tapi kalau buat salah di Malaysia, kena juga. Buat salah di Indonesia kan, kes baru ni yang Australia kena tembak kan, kena juga. Pasal benda tadi, kerosakan yang dibawa oleh seorang, dia bawa katakan 500 gram ataupun sekilo dadah. Yang akan rosak dengan dadah dia tadi beratus-ratus manusia. Satu nyawa dia banding ratusan manusia yang lain. Yang mati, yang mabuk langgar orang, yang khayal bunuh bini sendiri, yang khayal cekik orang mati, kan? Yang mencuri, yang meragut dan sebagainya. So balance kat situ. Dia kata orang bunuh je sekian. Habis tu jangan bunuh, kan? Itu jadi kes kat sana. Dia orang sekarang nak salur pada tempat kita. Kat sana orang tak ada kawal lah, salur ke tempat kita. Di sana dadah tu biasa. Kan cannabis apa? Ganja itu biasa. Siap ada pula ganja untuk kesihatan. Prescribe doktor. Prescription lah. Boleh pilih pula. Jenama apa? Mana beli ni? Ni jenama apa? Ada di tangan dia. Gila betul. Mana jadi halal pula isap dadah? Kerana dia sakit sangat. Ya benar bang, kan? Pada masa yang lain sama, anda mengawal keinginan anda sendiri. Give your willpower. Protect yourself from bla bla bla. Tapi kat sini dia halalkan pula. Kita masyarakat kita ni kena jaga bab ni. Banyak benda ni kita tertimbangan. Bila dia dah jadi rakyat Malaysia, undang-undang Malaysia kena ikutlah. Tak boleh tidak orang tu masuk Islam. Lepas masuk Islam, peraturan Islam dia jagalah, itu je. Nothing more than that. Masalah bila ada orang kata, jangan paksa orang pakai tudung, jangan pakai sekian. Dosa dengan orang. Tapi katakanlah peraturan tu buat. Orang masuk hotel pakai slipper Jepun kena halau. Apa hal? Masuk macam parlimen kena pakai baju bersamping atau kot macam Mak Saleh dengan tie sekali. Tak boleh pakai ragat-ragat, tak boleh. Apa benda? Apa masalah dia? Kalau ada peraturan diletakkan, itu hak orang tempat lah. Macam mana kita dalam negara kita? Bila orang yang pelancong asing datang Malaysia, suruh dia pakai elok-elok, tak boleh ke? Kod berpakaian supaya jangan sampai anak kita nampak, Allah, benda tu mak, kan dia kata. Supaya jangan jadi macam tu. Jenuh mak nak cerita. Maksud dia adalah kan mak yang you terangkan, abah pula tahu kan? Kan cakap apa? Faham tak? Ini masyarakat kita ni bijaklah sikit. Berasa ramai dah PhD, doktor, profesor, ramai dah. Pandai-pandai kan, bijak bistari sebagainya. Kenapa tak kerti lagi? Saya peringkat macam mana? Saya tak faham. Apa timbangan dia pakai tak tahu. Pasal bila kata paksaan dalam agama tadi, jangan paksa orang masuk Islam, itu je. Okey, kerana ialah jelas dan nyata. Dengan Islam, pasal Islam itu sendiri dengan bukti dia, dengan tanda keterangan dia nyata. Tak perlu kepada dipaksa seorang itu untuk masuk dalam agama Islam. Dia present it to him atau to her atau to them, pada manusia tadi. Tapi kita kata berjalan pada sendiri. Dia tanggungjawab. Dia dah dengar tak ni? Terpulang pada Allah Ta'ala. Lepas tu dia kata, lepas tu kami tak masuk Islam, katakan masuk neraka. Dan sakit perut ke orang bilang katakan masuk neraka kan? Saya sakit perut sebab orang Islam kata saya kafir dan masuk neraka. Ada? Lantakkanlah kan. Orang kata apa beri kita, lantaklah. Kalau betul awak nak pegang yang mati. Dia tunggulah akhirat nanti. Takut pula. Tak boleh, kan tu kena cakap juga masuk syurga. Dia kata apa? Ada orang kata orang bukan Islam tu jumpa seorang ustaz, dia kata, saya kat mana? Ustaz tu kata, ialah berdasar pada kebaikan yang awak buat. I like you because you dia cakap, saya suka ustaz ni. Pasal ustaz ni dia tak kafirkan orang. Dia tak kata orang tu masuk neraka sebab dia kata berdasar kebaikan. So faham tak apa jadi? Islam tak ada. No Islam. Tak payah Islam pun tak apa. Asalkan buat baik. Tak gila. So apa jadi pada syiar Islam? Tak ada syiar dah lepas tu. Tak payahlah. Tak payah masuk Islam pun tak apa. Jangan baik. Ni masalah dia. Faham tak? Ini jadi kes. Banyak jadi kes macam ni. Kalau dia nak terlampau lenient diri dia, tak nak cakap. Kafir lah macam mana.
awak mungkin akan tak ikut daripada hadis Nabi SAW, awak masuk neraka dah habis kita. Wassalamu. Wassalam. Macam mana? Kan? Okay, jadi dia kata apa? Bahkan dia kata sesiapa yang diberi Allah Ta'ala untuk Islam, Allah Ta'ala lapangkan dia untuk Islam, dan Allah Ta'ala sinar terangkan penglihatan dia. Dia masuk dalam Islam di atas bukti dan keterangan. Itu sebab kita lihat orang masuk Islam, dia kenal orang ke Islam, semua dengan belajar. Semua dengan belajar. Bukan dengan mimpi, bukan dengan khayalan, bukan dengan cerita orang. Dia masuk Islam dengan belajar. Pasal kalau macam kita sering sebut kan, kalau ikut pada keadaan orang Islam itu sendiri, orang kafir ni tak masuk Islam tak apa. Kadang-kadang macam dia kata, Jepun punya disiplin dan sebagainya, kebersihan. Sekarang ni Jepun, ni ikut maklumat saya dapat, dia orang mungkin kerana nak jadi host kepada Olimpik okey, Olimpik ke Piala Dunia, saya tak tahu satu. Tapi pentingnya dia orang sekarang ni masjid makin banyak. Di airport dia ada masjid. Airport antarabangsa ada masjid. Tak tahu lah orang Cina nak minta pula nak tempat sembah. Dia orang tak ada tempat solat sebenarnya. Jadi ada masjid sekarang ni, Ustaz. Dia punya arah kepada Islam tu makin kuat. Itu yang diceritakan oleh seorang student, bekas student sana, dia cerita. Dia kata diorang kat sana menjaga bab halal makanan. Dia start. Ya mungkin first tengok kepada masalah keuntungan perniagaan, tapi ending dia. So diorang akan pergi ke situ. Jadi banyak orang kita fikir dia kalau ikutkan perangai dia kata bagus, tapi dalam masa yang sama bukan itu konteks dia. Betul, Islam itu untuk masalah akhlak. Tetapi akhlak paling besar kepada apa? Kepada Allah. Kepada manusia. Sama manusia ni satu benda, tapi dengan dia macam mana? Kalau dengan manusia kita jaga kan, baik, senyum kan, so baik. Tapi dengan Allah Ta'ala putus. Itu berlaku pada zaman Rasulullah SAW dahulu bila Ibn Juda'an, yang bila dia ni mati, kan dia terkenal sebagai seorang yang baik, dermawan, hartawan, benda wan lagi. Dia punya kedudukan amat baik. Tapi bila kita kata apa? Dia mati dan Nabi bahkan dua halful fudul, perjanjian fudul dia dibuat di rumah dia. Dia mati pun orang buat rumah dia lagi. Maksud dia punya mulianya dia di sisi orang Quraisy pasal kebaikan akhlak dia. Tapi bila ditanya pada Nabi SAW, Nabi kata finnar, dia neraka. Baik akhlak, baik dia punya ni hubungan, baik bersedekah sebagainya, tapi dalam neraka. Siapa? Innahu lam yakul yauman, dia tak pernah cakap walau sekali pun rabbighfirli khati'ati yaumiddin, Tuhanku ampunkan dosa pada hari pembalasan. Dia tak ada kepercayaan akhirat, gagal walaupun dia akhlak baik. Faham tak? Gagal. Yang orang yang bunuh satu orang tadi tak ada minta maaf pada orang yang dia bunuh, tapi apa? Nak bertaubat, Allah Ta'ala terima sebab dia percaya Allah Ta'ala menghukum di atas dosa yang dia buat. Jadi hubungan Allah Ta'ala tu besar. Mungkin manusia dia kata banyak orang sebut akhlak, faham, tapi akidah macam mana? So Islam tadi bukan konsist akhlak semata-mata. Bahkan kalau akhlak kita baik tapi nak dapatkan nama kat orang, dosa. Kenapa buat baik? Supaya orang sayang saya. Salah. Kenapa buat baik? Supaya orang orang puji saya. Salah. Kan belajar tasawuf tapi tak faham. Ini masalah dia, kita ada benda macam ni. Salah. Tak boleh buat mesti lillah. Maksudnya anda baik dengan orang pun kerana Allah. Anda sayang orang kerana Allah. Anda belas kasihan pun kerana Allah Ta'ala. Bukan sebab just for itulah nilai murni. Bukan. Kalau bukan buat kerana Allah Ta'ala, gagal. Dia benda paling baik anda buat, takkan diterima oleh Allah Ta'ala. Iman tadi adalah benda penting. So akidah itu ditanam. Memang ada kadang-kadang orang mukmin tadi perangai tak senonoh. Ada. Kasar dan sebagainya, keras. Tapi lah kita kata, benda tadi dia akan tanggung kesalahan yang dia buat. Tapi atas dasar akidah, dia akan selamat. Dia akan selamat kerana dia tak menyekutukan Allah Ta'ala dengan satu benda pun. Kalau dia sekutukan Allah Ta'ala dengan benda lain, akhlak baik, tapi syirik, gagal. Tak boleh jadi langsung. Itu adalah benda nyata. Pasal Islam ni adalah agama yang jelas dan nyata. Tak perlu pada kita sebenarnya. Kita tak buat. Dulu ada seorang, nama dia Muhammad Qutub. Dia karang buku apa kan? Buku dia karang tentang tajuk untuk mempertahankan Islam daripada serangan musuh-musuh Islam lah. Okey, tajuk buku tersebut apa tajuk buku tu? Nanti saya ingat saya bagi tahu. dia dan tu dia cuba try. Tapi ketika dia buat pendahuluan buku dia, kali keberapa dia cetakkan buku tersebut, dia kata apa? Dia kata, aku sebenarnya dah mengambil keputusan untuk hentikan cetakan buku-buku ini. Kerana dia kata,
perbuatan dia berhujah bagi pihak Islam. Dia kata seolah macam Islam perlu kepada dia. Dia kata sebenarnya Islam tak perlu kepada aku. Kalau aku tak ada pun Islam tetap menang. Dia kata. Kadang-kadang ada orang kata buku dia yang terbaik tentang menjawab persoalan-persoalan orang bukan Islam dan sebagainya. Jadi kata aku karang, tapi kena ingat bahawa sebenarnya Islam dia tegak dengan sendirinya. Allah Ta'ala yang menegakkan dia, bukan kita. Kita tak ada pun Islam berjalan. Sekarang kan kita tak buat kerja pun Eropah bersepah orang Islam. Sampai orang Eropah rasa terancam. Dia tak terancam dengan Cina ramai, tak kisah. Cina ada Chinatown, tak ada salah. Kan bila Islam ada masjid dia macam kan, pasal dia bukan macam tu, dia merebak atau dia spread. Dia orang tak tahu means of hayat, kehidupan ni tak tahu matlamat. Tu datang kawan dia kata matlamat hidup kita adalah sekian. Dia macam tu dia keluar, dia orang mula start. Lepas jatuh Soviet, jadilah Islam sebagai musuh utama dunia. Tapi kalau ikutkan sebenarnya sekarang di Eropah kan, di Swedennya, kenapa dia bising? So makin ramai. Kalau ikutkan yang memerintah negara, dia masih Kristian. Tapi manusia mula start tinggalkan benda-benda haram. Dia tak puas hati. Macam Perancis, sekat berkenaan dengan tudung dan sebagainya. Sebab tu lah. Dulu kan nampak macam skirt pendek, bogel. Tiba-tiba macam jubah macam kan. Tadi dia macam mana badan mana dia? Kan I keluar minum kopi tepi jalan nak tengok perempuan, tak ada. Perempuan bercover. Kan? Dia masalah. Dia nak buat dosa, tak ada orang nak sokong dosa dia. Tu dia jadi start sampai terkeluar tajuk tadi. Pasal kalau ikutkan perempuan pakai tudung, sakit perut ke? Sakit perut, masuk hospital. 5 orang Perancis masuk hospital kerana manusia pakai, ada wanita tak pakai tudung melintas jalan. Ada ke? Tak ada kena pun. Pakai nikop, pakai nikop lagi. Mati mengejut. Mana ada? Tak ada mati mengejut kena pakai nampak orang pakai nikop je. Kan menggelupur. Mana ada? Tak ada kaitan pun. Bebas bogel boleh. Bebas cover yourself salah. Datang mana? Pasal dah pakai yang best ni perempuan tadi, yang cover tadi, dia nak sendiri. Di atas rela dia sendiri, bukannya macam ada polis ada bonzer pegang macam tak pakai tudung. Mana ada? Jadi benda ni nilai tu makin kita buat kerja pun tengok Islam. Kita tidur, lepak-lepak gaduh. Hak Melayu kan. Orang bukan Islam kat sana masuk Islam dengan arak-arak yang pakai seluar setengah. Arak pakai seluar setengah. Kan dia tak boleh dia pergi ke Eropah, ke Amerika lepas nama sekian. Dia lari ke Eropah. So, dia orang ni yang pergi kan. Kadang-kadang pasal tak dia pergi kan, dia pergi jalan Bukit Bintang pakai skirt. Bini dia pakai bila semayang kan, dia bawa dalam beg dia ada buku-buku kecil-kecil untuk edarkan. Tentang dakwah, kayu sugi, dia bagi kayu sugi kat kita. Perempuan tak dapat lah. Sakak tak gonyong mulut orang kita. Ini lelaki lah. Jadi masa dia bayangkan apa jadi. So dia jadi macam trend yang besar. Dia jadi benda tu masuk macam tu. Kita tak buat kerja pun Allah Ta'ala jadikan jalan. So Islam tegak dengan sendirinya. Terus perasanlah kita sekian. Sebab kenapa masalah masuk Islam ke tidak manusia, itu bukan kerja kita. Kita buat kerja pun orang akan masuk Islam. Kita tak buat kerja, Islam akan tetap bersampai. Sebab kenapa bila kata la ikrah fid din, memang tak ada paksaan. Tak ada paksaan. Mana dia paksa orang tu masuk Islam? Kalau tak masuk Islam, saya tembak. Kita tunggu dekat atas bukit tu, kita pakai sniper, tembak. Awak tak masuk Islam. Mana ada? Ada benda ni? Tak ada kan? Tapi orang masuk Islam tadi, masuk Islam siapa? Sebab jelas dan nyata Islam tadi. Masa dia kata apa? Dia kata barang siapa tak nak buka, maka dia masuk Islam di atas keterangan dan kenyataan yang nyata pada dia. Dan barang siapa yang telah butakan hati dia, atau tutup ke atas pendengaran penglihatan dia, maka tak bermanfaat pada dia masuk dalam agama, dipaksa ataupun dengan kekerasan. Tak guna pun. Dia masuk Islam tak guna dengan paksaan, dengan hati dia buta. Telinga dia pekak, mata dia tertutup. Tak guna pun dia masuk Islam. Dan telah disebut mereka telah menyebut bahawa sebab turun ayat ini pada satu kaum di kalangan Ansar. Sekalipun hukum dia adalah umum. Telah mereka yang Jarir daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, beliau kata, dahulunya seorang wanita dahulunya seorang wanita dia buat miklat. Miklat ni dia katanya macam nazar. Mana sanggup sebab syarat untuk matilah. Dia jadikan apa tahu? Ke atas diri dia. Mana so dia jadikan ke atas diri dia beban atau kematian dan sebagainya. Jika dia hidup, jika dia hidup dan seorang anak,
Dan budak tersebut sorry. Dia kata fataja al-nafsiha in asyallaha walad an tuhawidahu. Okey ni. Dia buat macam tu. Dia buat pasal kan orang-orang Ansar dulu kan, Aus dan Khazraj. Kan? Diorang kan rapat dengan Yahudi. Okey, so jadi kadang-kadang orang kita kan bila nak sangat anak dan sebagainya, kita akan kadang nazar dengan benda bukan pelik-pelik tu. Kalau aku nak dapat anak, aku akan sekian. Jadi bila kadang-kadang bila diorang ni impress dengan cara orang Yahudi bercakap dan berdakwah pada mereka, so ada yang keluarkan statement macam tu. Kalau dia hidup dapat anak, maka dia akan apa? Jadikan anak dia Yahudi. Maka bila diusir Bani Nadir, ada di kalangan Bani Nadir tu anak-anak orang Ansar yang tinggal di situ. Dia jadi Yahudi duduk dengan Bani Nadir. Jadi dia macam macam mana tu anak kita kena usir sekali, kata. Okey. Lepas tu mereka kata apa? Kami takkan biarkan anak-anak kami. Kami tak nak biar. Anak-anak kami tak nak biarkan. Maksudnya jangan tak nak anak dia. Dia nak kan anak dia Yahudi duduk dengan orang Bani Nadir. So ketika tu orang tak nak biarkan anak dia orang. Allah Taala pun apa? La ikraha fid din. Tak ada paksaan agama. Qad tabayyana rusyd minal ghayy. Telah nyata tunjuk berbanding apa kesesatan. Maksud dia kalau dia kata patut anak tadi masuk Islam, lama dah dia masuk Islam. Sebenarnya tadi bukan ada sekatan. Pasal agama itu adalah benda yang kita free will kan. Kita kalau orang tak paksa kita pun hati kita mana boleh kawal. So kalau kata dah nyata Quran Islam tu benar, mak bapak dia dah masuk Islam sebagainya, tiba-tiba dia orang masih kekal dengan Yahudi. So bila dia usir mereka bersama-sama orang Yahudi, so itu keadaan dia lah. Tak ada paksaan, tak ada kita tukar ke mana berkenaan. Okay. Dan apa diriwayatkan hadis ni oleh Abu Daud, Nasa'i dan juga selainnya. Dan Ibn Abi Hatim diriwayatkan, Ibn Hibban dan sahih beliau. Demikian disebut oleh Mujahid, Sa'id bin Jubair, Sya'bi, Hasan al-Basri dan lain. Bahawa ayat ni turun ayat betul maksudnya wanita tadi dia nazar kalau dapat anak lah. Iktalat tu maksud dia kalau sekiranya dia tak ada anak lama, dia kata kalau dapat anak aku jadi Yahudi. Jadi last sekali anak dilepak dengan Bani Nadir, bila kena usir sekali. Jadi banyak para ulama mengatakan itulah sebab turunnya ayat ini kepada mereka. Itu kepada mereka. Dan terdapat sekumpulan para ulama yang lain bahawa ayat ini dibawakan kepada ahli kitab, bukan kepada anak-anak orang Ansar yang menjadi Yahudi saja. Bahkan siapa yang masuk dalam agama mereka sebelum daripada dinasahkan, ditabdilkan, apabila mereka membayar jizyah, termasuk semua sekali. Masa sebelum agama tadi diubah pun macam tu juga, kekal. Bukan maksud hanya selepas kisah yang berlaku. Maksud dia kisah ahli kitab ni kena usir, tak. Sebelum tu lagi pun sama. Okey. Berkata yang lain, bahkan ayat ni dimansuhkan dengan ayat kital. Ada kata ayat ni dimansuhkan ayat kital, maksud dia ayat peperangan. Mana maksudnya wajib untuk diseru seluruh manusia, seluruh umat untuk masuk ke dalam agama yang tulus, itu agama Islam. Jika mereka enggan, maka tidak diterima baginya, dia tak nak masuk Islam, maka dia akan disuruh bayar jizyah. Dan kalau tidak juga, maka akan dibunuh. Dia kata bahawa mereka akan diperangi. Okey, jadi itu maksud dia. Dan disebut dalam surah Al-Fathu ayat ke-16 kan, satu da'una ila qaumin uli ba'sin syadid tuqatilunahum aw yuslimun. Kamu akan dibawa kepada satu kaum yang mempunyai kekuatan yang kuat, yang kamu perangi mereka ataupun mereka masuk Islam. Maksudnya tanpa pilihan jizyah. Ada kata itu, tanpa pilihan jizyah. Dan ada ayat ini surat Tahrim ayat ke-9, Allah nyatakan, ya ayuhan nabi, wahai nabi, jahidil kuffar, perangilah orang kafir dan munafikin, waghluz alaihim, dan berkasarlah dengan mereka. Mana keraslah terhadap mereka. So, mereka ni adalah orang-orang yang menentang kau. Dan dalam surah Taubah 123 Allah nyatakan, ya ayyuhallazina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffar. Wahai beriman, perangilah orang yang berada berdekatan dengan kamu daripada orang kafir, wal yajidu fikum ghilzah, hendak mereka rasa kepada diri kamu ni kekerasan, keras, sifat keras. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha ma'al muttaqin, Allah Taala bersama orang takwa. Okey, 3 ayat ni tadi, surah Al-Fathu 16, Al-Tahrim 9, Al-Fathu 16, At-Tahrim 9, Taubah 123. Ini dipakai oleh sebahagian para ulama untuk mengatakan ayat yang kita baca sekarang ni, la ikraha fid din ni, telah pun dimansuhkan dengan ayat-ayat yang lain tu.
Sebab dalam tu dia kata, maksud dia orang disuruh masuk Islam atau perang. Nampak macam paksa. Okay. Sebenarnya yang kita kata, yang dalam hadis Nabi SAW, bila Nabi hantar para sahabat, Nabi tak kata, sahabat tak kata suruh masuk Islam. Ajaklah mereka masuk Islam. Ud'u ilal Islam. Dakwah dia masuk Islam dulu. Sebelum perang, dakwah masuk Islam dulu. Ajak mereka masuk Islam, dialog dengan mereka. Maksud dia bukan maksud dia, masuk Islam aku bunuh. Tak macam tu. Bukan macam tu cara dia. Ajak mereka, dialog mereka, cakap dengan mereka sampai mereka masuk Islam. Itu tajuk sebenar, bukannya dengan bentuk paksaan. Dan dalam sahih, okey. Dalam sahih, dalam kitab sahih, dalam hadis sahih sebut. Okey. Sahih Bukhari, hadis nombor 611, Musnad Ahmad hadis nombor 8000, dalam Ibn Hibban dalam kitab sahih beliau hadis nombor 134. Okey. Dalam hadis berkenaan Nabi bersabda, ajaba rabbuka, telah merasa takjub Tuhanmu, rasa pelik Tuhanmu. Maksudnya bukan ajaib yang Allah tak tahu, Allah tak tahu. Maksud dia, kan kita kadang macam benda yang memang biasa, macam bini kita masak nasi kan, sedap, macam sedapnya. Memang bini kita masak nasi atau masak lauk sedap. Jadi hari tu macam memang dia masak, memang kita tak ada benda pun, kita tahu dia akan masak, cuma sedap ke tidak dan sebagainya. Tapi macam kisah dia macam ni, makhluk tu masuk syurga neraka Allah tak tahu dah. Tapi ada yang kita tahu benda yang menakjubkan, mengajaibkan. Ajaba rabbuka min qaumin, ada satu kaum yang yuqadunal jannati fi salasil, diheret masuk syurga dengan rantai-rantai, by force. Masuk syurga dengan rantai, ditarik masuk syurga dengan rantai, dia kata. Itu yang maksud dia. Yang ini maksud dia, mereka ni adalah tawanan-tawanan perang yang datang, mereka ni ke negara yang datang dibawa mereka ni ke negara Islam dalam keadaan apa? Berantai-rantai, dibawakan. Kemudian mereka setelah itu masuk Islam, kemudian baik amalan dan dalaman mereka, lalu mereka jadi ahli syurga. Tapi untuk masuk syurga tadi kena jadi hamba dulu. Itu maksud yang dikatakan hadis ni. Jadi maksudnya tapi dalam masalah pelafazan syahadah dan sebagainya, tak dipaksa. Still balik pada asal, tak dipaksa. Mana dia tarik, diheret, dimasuk dia sebagai hamba, tapi dia tetap akan terpulang pada dia masuk Islam ke tidak. Kalau dia masuk Islam, dan kat situ ada timbul, saya kata tadi, umat Islam digalakkan, bebaskan mereka melafazkan syahadah, dia tak dipaksa langsung. Digalakkan, dipujuk, kan, kita pujuk dia, tapi tidak kita paksa. Itu maksud sebenar. Maksud kita itu masalah terima Islam atau perang, itu tajuk lain. Kan? Jelas? Okey, kita berhenti sini. Ini sambung kemudian. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, salamun alhamdulillahi alamin. Subhanallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okey, baik. Salam Ustaz. Apa makna qada dan takdir? Qada dan takdir. Okey. Macam ni. Ada para ulama katakan qada dan qadar. Qada dan qadar lah, bukannya ni qada dan takdir. Qada dan qadar. Okey. Qada ni maksudnya pelaksanaan apa yang ketentuan Allah Taala. Qadallahu ma syaa. Allah jalankan apa dia nak. Ada qadar pula, maksud dia apa? Ketentuan, ketetapan. Itu maksud yang dari segi bahasa. Tapi dari segi masalah iman, anda disuruh percaya dengan adanya ketetapan Allah Taala. Dan anda kena redha dengan pelaksanaan apa ketetapan tersebut. Qada tadi anda kena redha. Qadar tu anda kena percaya dah ada. Yang kita kata, jadi maksud dia sebelum apa-apa berlaku. Contoh macam saya kata tadi, kita solat ke tak solat ke, kita puasa ke tak puasa ke, musibah nak berjalan kat atas kita dah ada dah. Kebaikan nak dapat dari kita pun dah ada dah. Dia tak ada bertukar, berulang dan sebagainya, tak ada. Hanya kerana kita kehendak kita. Berjalan ke doa kita pun berjalan kerana Allah Ta'ala tentukan dia akan jadi, bukannya sebab kita. Maka kalau kita nak perubahan, Allah Ta'ala ubah apa dia nak, pasal dalam surah Ar-Ra'd ayat 39, kalau kata apa? Yamhullahu ma yasha', telah padam apa dia nak, wa yuthbit, telah kekal apa dia nak. Wa indahu, dan Allah Ta'ala umul kitab. Apa dia padam, apa dia tetap pun kita tak tahu. Kita doa, ya Allah aku nak sekian. Banyak mana dia bagi, kadar mana dia bagi yang baru, tak tahu pun. Mungkin ada, mungkin tidak. Mungkin tak ada, mungkin banyak, mungkin sikit. Faham? Maksud dia bila kita Allah Ta'ala kata yamhullahu ma yasha', memadamkan Allah Ta'ala apa dia nak, wa yuthbit, dan dikekalkan apa dia nak. Wa indahu, di sisi dia ada umul kitab yang takkan berubah. Umul kitab, ibu segala kitab. Tapi kitab yang lain tulisan qadar kita, yang lain benda tu berjalan dalam keadaan pertukaran dan juga ada perubahan ikut keadaan tu. Sebab kita disuruh berdoa.
Doakan kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala berikan kita kebaikan dan buka jalan pada kita untuk kebaikan. Bukan maksud dia benda takkan berubah sama sekali, tak. Yang takkan berubah ialah macam kita lahir anak siapa. Buat sembahyang hajat macam mana pun takkan bertukar. Faham tak? Kan? Ya Allah, jadikan aku anak sultan. Tak ada. Tuan-tuan sekalian, tolonglah buat sembahyang hajat untuk saya nak jadi anak sultan. Tak guna. Saya buat kerja lain. Faham? Tu ada beza dia, ada dua benda yang angle yang berlainan. Dalam tajuk ni maksud ketentuan Allah Ta'ala. Dan ada dan qadar Allah Ta'ala juga dimaksudkan dengan ilmu Allah Ta'ala yang mendahului segala-galanya. Apa di Lauh Mahfuz, apa akan jadi daripada mula kejadian sampai akhir kejadian. Dan tu ada semua sekali. Yang itu adalah maklumat awal yang ada. Bahkan perubahan ada kita doa ke, dan tu dah ada dah siap-siap. Sebelum kita doa, akan kita doa, Allah Ta'ala dah tahu kita akan berdoa dalam tu. Tapi benda tu kalau kita tahu pun tak guna, sebab dia takkan ubah apa-apa. Dia berjalan ikut laluan tadi. Atas kita disuruh berdoa, minta pasal balik pada tadi. Yamhullahu ma yasha, Allah Ta'ala padam apa dia nak. Wa isbit kekal apa dia nak. Pasal kita tak nak jadi ahli neraka dan minta. Faham? Okey, wallahu a'lam. Yang tadi maknanya ayat 256 ni memang tak mansuh kan? Tak mansuh. Pasal dia berjalan ke atas orang-orang yang Islam, orang yang bukan Islam, yang nak masuk Islam tak dipaksa. Tapi kena ingat, jangan pakai ayat ini jadi kes itu siapa yang gatal. Dia kata bila orang tu nak murtad dan sebagainya, tak boleh, jangan paksa. Jangan. Lepas dah masuk, anda kena hukum dia. Macam anda bukan rakyat Malaysia, anda boleh cakap. Tapi bila anda di rakyat Malaysia, peraturan contoh macam ada dua tak boleh dua pasport dan sebagainya. Tak cakap tak boleh. Tak boleh cakap tak boleh. Saya tak minta jadi rakyat Malaysia pun. Lantak kau. Kan ada orang macam mana kan? Pasal peraturan kita macam tu. Kena ikutlah. Okey, wallahu a'lam.